memandangkan kita di permulaan bulan Ramadan ni, apa kata kalau kita mulakan Next Now dengan segmen Sabar Fan. Okey, kita terus dengan segmen pada hari ini iaitu berkenaan kenangan atau pengalaman puasa pada waktu kecil, especially di kampung. Okey, sebab kalau kita tengok Faan, sekarang ni kebanyakan individu di luar sana yang dari kampung mereka telah pun berhijrah ke kawasan bandar. Ya, Dan betul. saya percaya setiap daripada mereka ini mempunyai memori kenangan zaman silam, iaitu ketika mereka di zaman kanak-kanak. Banyak memori mereka yang berada ataupun yang dilahirkan atau dibesarkan di kawasan kampung terutamanya mempunyai pengalaman yang berbeza daripada mereka yang tinggal di kawasan bandar. Apa antara pengalaman Syafiq waktu dekat kampung tu? Sebab saya sebenarnya dilahirkan di Kuala Lumpur, jadi tak banyak sebenarnya mungkin memori berkaitan dengan bulan Ramadan kalau nak dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kampung lah. Sebab nampak pun macam orang bandar sebenarnya. Tak ada. Baik, Kalau Fahan sendiri macam mana? Saya dulu yang seronoknya kalau kita sahur, kita bentang surat khabar, makan ramai-ramai lah pagi-pagi. Tapi kalau petang-petang tu, kalau kat kampung, kalau agak-agak biasalah panas kan, macam kita dahaga apa, mandi sungai. Oh, mandi sungai? Mandi sungai. Tapi kalau orang kata mandi lama-lama ni boleh batal puasa Pak? Tak apa. Mandi tapi jangan telan air sebenarnya. Okey, betul. Okey. Dan seperti kita katakan tadi, kita akan mengenang kembali atau throwback puasa dulu-dulu, especially di kampung, kita saksikan bikisan yang disediakan. Baiklah, sebelum kita nak berkongsikan top 5 throwback puasa zaman dulu-dulu ni, apa kata kalau para penonton imbau kenangan masing-masing apabila tiba bulan Ramadan pada zaman kanak-kanak. Meriah kan? Malah ada di antara kenangan kita dulu-dulu dah susah nak dapat pada masa sekarang. Kalau dulu-dulu pada malam bulan Ramadan, rumah-rumah terutamanya di kawasan kampung akan diterangi dengan cahaya pelita atau panjut. Pengalaman saya sendiri kena ada at least 30 pelita dan panjut di sekeliling rumah. Sampaikan orang tua saya bising sebab banyak sangat pakai minyak tanah. Ada yang berpendapat tradisi memasang pelita atau panjut ini hanya untuk malam 7 likur. Tetapi tradisi ini lebih kepada menghidupkan suasana malam Ramadan yang lebih hebat daripada malam-malam di bulan lain. Fungsi pelita dan panjut dulu-dulu juga bertujuan bagi menyuluh jalan ke surau untuk solat tarawih, qiyamul-lail dan tahajud. Selain pelita biasa, yang mungkin agak rare adalah pelita buluh dan panjut tempurung atau damaraya yang digelar orang Terengganu. Biasanya penyalaan api ini akan bertahan sehingga waktu bersahur. Kalau dah namanya budak, memang suka main api. Terutamanya pada malam bulan Ramadan lah, sebab dapat permission untuk keluar pada waktu malam. Dengan menggunakan alasan nak suruh jalan ke surau untuk solat-solat tarawih, maka terciptalah inovasi hasil kreativiti budak kampung, iaitu obor buluh atau tanglung tin. Bagi obor buluh, cara nak buat memang senang. Hanya perlukan sebatang buluh yang mempunyai dua bahagian yang dibahagi oleh ruasnya. Bahagian bawah sebagai pemegang dan atas untuk mengisi minyak tanah. Bahagian paling atas disumbat dengan kain yang bertindak sebagai sumbu. Bagi tanglung tin pula, tin-tin yang sudah tidak dipakai akan diletakkan pemegang, biasanya dawa yang keras. Ia akan diletakkan dalam keadaan terbaring dan dalam tin akan diisi dengan lilin. Rupanya sebiji seperti torchlight. Apa itu moreh? Bagi kanak-kanak, moreh adalah makan selepas solat sunat tarawih. Memanglah betul. Tapi kalau nak lagi betul, ia adalah jamuan yang dianjurkan bersama ahli surau atau masjid selepas solat sunat tarawih. Di kampung-kampung, makanan dalam moreh disumbangkan secara bersama. Lepas dah habis solat-solat tarawih dan witir, makan beramai-ramai. Syok weh. Moreh juga sebagai motivasi dan tarikan kepada kanak-kanak untuk belajar ke masjid atau surau tau. Seronok dapat makan bersama kawan-kawan. Ui, ini antara perkara pertama dalam fikiran kanak-kanak apabila tiba bulan Ramadan, bermain bunga api. Seronok tu memang seronok, tapi perlu ingat juga keselamatan diri. Kalau cedera nanti, tak boleh raya kan? Dulu mak saya buat syarat, kalau nak main bunga api kena puasa penuh. Dulu antara bunga api yang popular adalah yang warna merah, pemegangnya selang-seli merah putih tu, dengan mercun api besi tu. Entah apa namanya entah. Tapi banyak lagi jenis yang lebih ekstrim. Ini yang paling penting, kenangan yang paling diingati sampai ketua lah, iaitu cara ibu dan ayah melayan kerenah kita ketika berpuasa.
Ada beberapa cara yang akan mereka gunakan bagi mengajar kita berpuasa. Antaranya, memberikan reward seperti duit raya atau membeli makanan kegemaran kita ketika berbuka puasa. Mungkin kaedah memujuk seperti, sabarlah Pak An, lagi 10 minit je nak berbuka. Digunakan, walhal lagi beberapa jam dah dan ketika itu kita meronta-ronta nak berbuka. Ingat tak betapa lembutnya pujukan ibu yang mengejut kita untuk bersahur? Itu pun kalau lembutlah. Dan ingat tak bahawa masakan dari dapur ketika ibu memasak juadah berbuka dan pada ketika itu perut dah berkeroncong. Ada juga di antara kita yang berperangai duduk depan peti ais atau berendam dalam kolah akibat cuaca yang terlalu panas. Baiklah, selamat berthrowback dan jangan puasa yang yok ya. Tu dia tadi Rick. Pasal Sebut puasa. sedikit mengenai throwback berpuasa ketika zaman kecil-kecil Ya, dulu. betul. Apa yang paling menarik bagi Pak An sendiri daripada segmen sebentar tadi? Paling menarik, nama saya sendiri terkeluar waktu segmen tadi tu. Itu menunjukkan apa? Dia kan dia recap saya sikit lah pasal throwback puasa tu. Okey. Dan Syafiq tadi dalam VT throwback tu yang last part ada menyentuh kenangan ibu bapa memujuk anak-anak untuk berpuasa. Betul? Betul? Dan kalau nak mujuk atau mengajar anak puasa ni kena ada cara yang betul. Ya, betul. Sebab bukan mudah sebenarnya untuk kanak-kanak, terutamanya mereka yang masih lagi di bawah bawah usia lah ataupun belum balik lagi actually untuk mereka untuk berpuasa atau fasting. Jadi untuk itu sebenarnya kami akan cuba menghubungi Ustaz Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim bagi membincangkan sedikit mengenai isu ini ya. Baik. Ustaz, terima kasih bersama NX Now. Dan bercakap mengenai puasa ni Ustaz, anak pada usia berapa yang sesuai untuk mula diajar berpuasa? Okey, berkaitan tentang anak yang hendak dididik mengenai puasa, kita balik kepada arahan Nabi SAW dalam satu hadis. Muru abna'akum bis-salah sab'in. Ajarlah anak kamu solat pada umur 7 tahun. Wadribuhun 'alaina bi 'ashrin. Bila sampai umur 10 maka boleh pukul. Pukul pun pukulan yang tidak mendatangkan mudarat. Jadi begitulah juga kepada puasa. Jadi ada ulama mengatakan kiranya budak ini telah boleh untuk berpuasa, telah mampu untuk berpuasa pada umur berapa pun, yang penting dia mampu untuk berpuasa maka dibenarkan dia untuk berpuasa. Tetapi kalau katakan dia tidak mampu bawah dari 7 tahun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memaksa untuk kanak-kanak yang masih belum balik untuk berpuasa. Jadi kalau bawah 7 tahun dia tak mampu, maka bagilah dia untuk berbuka. Ya, bagilah dia untuk makan dan minum seperti orang lain yang tidak mempunyai kemampuan. Pada umur 7 tahun, galakkan mereka untuk berpuasa seperti orang-orang dewasa. Kalau mereka mampu untuk teruskan, alhamdulillah. Tetapi kalau tak mampu, maka jangan dipaksa kerana ia boleh mendatangkan mudarat. Dan ada ulama mengatakan yang paling penting apabila umur budak itu telah mencapai 10 tahun ke atas, iaitu apabila mereka sudah berbalik. Maka bila sudah balik, maka mereka ini ada hak untuk dimarahi dan diteguri apabila mereka tidak berpuasa. Baik Ustaz, kalau begitu bagaimana bagi anak-anak kecil ini yang tidak mahu berpuasa? Mungkin Ustaz boleh kongsikan teknik yang sesuai bagi memujuk mereka untuk berpuasa. Tak dengar, boleh ulang lagi? Okey, bagi kanak-kanak kecil yang mungkin sukar untuk berpuasa, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama penonton NX Now ketika ini teknik yang sesuai bagi memujuk anak-anak ini berpuasa. Kita ada banyak cara untuk didik budak-budak ini untuk berpuasa. Ada kaedah yang digunakan oleh ibu bapa dengan memberikan satu hati kepada setiap hari yang mereka puasa. Mereka budak-budak ini dia akan minat, akan jatuh cinta kepada puasa itu apabila kita janjikan ganjaran. Seperti contoh satu hari puasa RM10 ataupun RM1. Jadi siapa boleh puasa sampai habis, dia akan lagi banyak dia akan dapat ganjaran. Jadi itu antara kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan untuk mendidik kanak-kanak, budak-budak kecil untuk berpuasa. Tetapi pastikan tidak mendatangkan mudarat lah kepada budak itu. Itu yang paling penting.
Dan Ustaz, waktu kecil macam budak-budak ni sering kita mendengar istilah puasa setengah hari untuk mengajar anak-anak untuk berpuasa. Apakah cara itu wajar Ustaz? Wajar. Sebab budak yang tidak balik, mereka tidak wajib untuk berpuasa sampai sepenuhnya. Cuma kita sebagai ibu bapa nak mendidik. Jadi kita tak boleh nak push budak itu daripada pagi sampai maghrib. Mungkin akan mendatang mudarat kepada budak itu, seperti contoh kekurangan air, hydrated, menyebabkan dia pengsan dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu orang dulu diajar puasa separuh hari, suku hari dulu, maknanya pukul 10 buka, esok naik sikit daripada pukul 5, pukul 2 petang, lusa naik lagi sampai pukul 3 petang dan berteruskan sampailah mereka mampu untuk puasa satu hari. Dan soalan terakhir Ustaz, apakah perkara yang tidak boleh dilakukan dalam mengajar anak-anak ini untuk berpuasa? Perkara yang tak boleh kita lakukan dalam mendidik anak-anak untuk berpuasa iaitu perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada mereka. Iaitu kita memaksa mereka sehingga mereka ini pengsan, mereka ini cedera dan sebagainya. Tapi kalau sekadar untuk memberi nasihat, teguran yang keras itu tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai mendatangkan mudarat pada budak itu. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Muhammad Izharif. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Terima kasih Ustaz. Itu dia sebentar tadi Sedikit perincian mengenai puasa. Okay, baik? Kepada kanak-kanak kecil. Menarik ya. Sebenarnya bagi mereka yang mempunyai anak-anak kecil, bagi mereka untuk mendidik mereka ni, anak-anak kecil ni supaya mereka terlatih dengan cara berpuasa yang lebih konsisten dan lebih baik